Saya bersetuju dengan saranan dan dalam penyata jawatan kuasa pilihan khas mengenai pembasmian kemiskinan bahawa perlu wujudnya satu syarat penawaran perumahan kos rendah yang lebih bersasar mengikut tangga pendapatan pemohon. Syarat atau sistem ini diguna pakai oleh Singapura sejak lama lagi dan ia dapat menambahkan peluang golongan berpendapatan lebih rendah untuk mendapatkan rumah kos rendah yang lebih sesuai dengan mereka. Sebagai contohnya, sebelum ini asyik berlaku rumah Selangorku jenis A yang sebelum ini hanya dijual dengan harga tetap RM45,000 sering dirampas habis dan sebanyak berpuluh ribu permohonan disenaraikan dalam senarai menunggu. Sistem ini juga dapat sedikit sebanyak mengelakkan sebahagian pembeli yang tidak bertanggungjawab untuk mencari peluang mencuri peluang orang lain untuk membeli rumah kos rendah dan menyewa kepada orang lain kerana pilihan rumah adalah terhad bergantung kepada pendapatan mereka. Walau bagaimanapun, perumahan kos rendah sentiasa akan mendatangkan beberapa masalah terutamanya pemilik-pemilik rumah tidak bayar fee penyelenggaraan sama ada mereka tidak mampu bayar atau mereka sengaja tidak membuat bayaran. Perkara ini menyebabkan JMB tidak boleh berfungsi dengan baik kerana mengalami kekangan kewangan dan kawasan sekeliling perumahan juga tidak dapat dijaga dengan baik. Selain itu, banyak unit rumah kos rendah juga terpaksa dilelong akibat ketidakmampuan pemilik asal membayar pinjaman dari bank. Cuba kita buat satu kiraan yang senang. Adakah satu keluarga yang mempunyai pendapatan isi rumah sebanyak RM3,000 sebulan, RM3,000 sebulan, mampu membeli atau memilih sebuah rumah kos rendah yang bernilai RM200,000. Katakanlah ketua isi rumah ini berusia 40 tahun, beliau mempunyai seorang isteri, 2 orang anak dan pinjaman rumah beliau adalah selama 30 tahun. Purata faedah pinjaman perumahan sekarang adalah dalam 3.5%. Maka bayaran pinjaman sebulan adalah sebanyak RM898.09, berhampiran dengan RM900. Maka hampir 1/3 pendapatan isi rumah perlu digunakan untuk membayar pinjaman rumah sahaja. Dengan saja rasa keluarga ini mampu membeli sebuah rumah yang bernilai RM200,000. Tetapi cuba kita kira kos-kos hidup lain bagi keluarga yang mempunyai 2 dewasa dan 2 orang anak kecil ini. Katakanlah satu mil dengan izin bernilai RM5. 4 orang ahli keluarga perlu menggunakan RM60 untuk membeli makanan sehari. Katakanlah mereka memasak di rumah dan mengurangkan kos sebanyak RM10 setiap hari. Mereka masih perlu menggunakan RM1,500 sebulan untuk makanan sahaja. Katakanlah mereka mempunyai sebuah proton saga manual yang paling basic dengan izin yang bernilai RM34,800 dan setiap bulan perlu membuat bayaran RM350. Maka RM3,000 pendapatan isi rumah tinggal RM1,150 sahaja untuk membayar bil-bil air, elektrik, telefon, insurans, pakaian, kos perbelanjaan, barang-barang keperluan dan lain-lain. Memang mampukah keluarga ini menanggung beban pinjaman rumah sebanyak RM900 sebulan? Adakah RM250 yang tinggal tu cukup untuk membayar bil-bil yang saya sebutkan tadi? Belum lagi saya masukkan keluarga-keluarga yang mungkin mempunyai pesakit di kalangan ahli-ahli keluarga mereka. Saya menghormati pilihan dan keputusan sekiranya sesebuah keluarga yang berpendapatan RM3,000 untuk membeli rumah kos rendah yang bernilai RM200,000. Saya percaya mereka akan berusaha dan mencari pendapatan tambahan supaya mereka mampu menikmati kehidupan yang lebih selesa. Tetapi saya juga ingin mencadangkan kerajaan negeri Selangor supaya memberi pilihan kepada keluarga-keluarga kurang kemampuan untuk membuat keputusan tidak membeli rumah dan berniat menyewa rumah dengan kos yang lebih rendah. Setahu kita, rumah kos rendah tidak boleh disewa. Ia hanya boleh dibeli dan dimiliki oleh golongan yang tidak mempunyai sebarang harta di bawah nama mereka.
Pemilik rumah kos rendah juga tidak seharusnya menyewa rumah kos rendah mereka kepada orang lain. Ini menyebabkan kebanyakan rumah sewaan di pasaran sekarang merupakan rumah kos sederhana dan sewaan rumah-rumah ini agak tinggi berbanding dengan kemampuan keluarga-keluarga P40. Dengan ini, saya ingin memberi cadangan bahawa selain daripada rumah kos rendah dan mampu milik, kerajaan Selangor boleh mengkaji kesesuaian dan kemungkinan mewujudkan polisi perumahan awam yang disewa dengan sewaan yang murah kepada golongan B40 yang membuat keputusan untuk menyewa rumah. Wang yang dijimat dari pembelian rumah dapat digunakan untuk menambah baik status kehidupan mereka, keluarga, atau digunakan untuk membuat pelaburan bagi menambah pendapatan. Dengan polisi ini juga, kerajaan mempunyai kuasa sebagai seorang pemilik rumah untuk menjaga penyelenggaraan perumahan awam tersebut dan mengurangkan beban golongan B40 atas bayaran terhadap isu tempat tinggal mereka. Mekanisme polisi ini boleh mula dikaji dari sekarang supaya kita sebagai satu kerajaan yang prihatin dan peduli dapat menjaga rakyat Selangor dengan lagi baik. Dengan ini, saya menyokong penyata Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai pembasmian kemiskinan berhubung pelaksanaan dasar pemberian subsidi pembelian rumah Selangorku, rumah harapan dan rumah idaman berdasarkan tahap pendapatan penerima manfaat di negeri